بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang memberi salam, alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Mari kita manjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan erti sebenar-benar syukur. Erti sebenar-benar syukur yang kita nak hadirkan dari hati kita. Syukur ni diambil pada nama-nama Allah yang sempurna, Asmaul Husna, ya Syakur, yang maha mensyukuri. Yang mana lawan kepada syukur itu kufur. Lawan kepada syukur itu kufur. Dia tidak ada istilah kalau kita tak bersyukur, maka dia tak berapa bersyukur. Bukan begitu. Sama ada kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang bersyukur atau kufur. Dengan Allah ni deal transparent, direct. Tak ada tengah-tengah, tak ada istilah 50-50, tak ada. Sama ada syukur atau kufur. Nah, begitu juga dengan Nabi SAW. Dalam hadis tentang hati. Yang mana Nabi SAW sabda mafhum hadis, kalau baik daging itu baiklah semuanya. Kalau buruk, buruklah semuanya. Clearkan. Sama ada melihat baik atau melihat buruk. Itu saja. Dia tak ada in between. Dia tak ada tengah-tengah. Ini kena jelas. Dia tidak ada di persimpangan. Dia tidak ada istilah di persimpangan. Itu namanya dilema. Jadi makna hidup ni begitu jelas. Sama ada kita syukur atau kufur. Clearkan. Sekiranya kita menjadi hamba yang bersyukur, maka kat mana kita nak lihat? Adakah kita ni menjadi hamba yang bersyukur? Kan orang kadang sebut syukurlah, syukurlah, syukurlah. Lagu apa tu? Syukurlah, syukurlah, alhamdulillah. Betul kan? Syukurlah. Ini kita sebut bilafzi, dengan lafaz. Okey? Tapi adakah syukur itu dibangunkan dengan hakiki? Kata para ulama, makna syukur yang hakiki itu adalah ingat Allah. Ingat pencipta, bukan ingat ciptaan. Ingat pencipta, yang ingat Allah. Maka itulah martabat syukur yang membawa kepada nikmat. Bukan syukur itu dengan bertambahnya kebendaan, tidak. Syukur yang membawa kepada nikmat. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Baik. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Suara okey kah? Audio. Nak kena kuat lagi, okey kan? Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam hidup ni syukur atau kufur, syukur atau kufur, maka di mana kita nak lihat syukur itu sebenarnya? Maka Allah letakkan dalam hati kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Azab kufur itu akan mendapat azab. Dapat azab tu, azab. Azab ni berada di mana? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Nampak? Jadi maknanya, kalau kita lihat dalam konteks kehidupan, kalau kita nak katakan tentang kita ini kufur, mungkin tak tergamak nak. Sebab berat pertuduhan kufur tu. Tapi kalau kita nak nisbahkan kepada hidup kita ini, adakah hidup kita ini, hati kita nikmat, lapang, tenang atau azab? Sakit hati lah, mudah cerita. Hati kita banyak sakit atau hati kita banyak sihat, lapang? Nah, kalau misal kata kita nisbahkan kepada kehidupan, kalau kita banyak berbicara soal tak puas hati, sakit hati, maknanya kalau dikaitkan dengan surah Ibrahim tadi ayat 7 dan dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 10, apa maknanya? Habis. Kufur lah.
Nampak? Kufur lah. Sebab istilah kufur itu diambil pada surah Ibrahim. La in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Azab ku amat pedih. Nah, jadi maknanya sidang imam mata Allah SWT. Sebab itu kita nak beralih. Kita nak beralih supaya kita tidak berpaling daripada menjadi hambanya yang kufur. Kita nak meletakkan hidup kita ini supaya benar-benar menjadi hambanya yang bersyukur. Barulah kita akan memahami akan erti kehidupan yang sebenar. Barulah kita akan memahami akan apakah matlamat ataupun hala tuju hidup kita yang sebenar. Jadi sidang imam mata Allah SWT, ini menyambung pengajian kita pada malam yang penuh barakah ini. Hati sihat, maknanya hatinya sihat, maknanya dia akan berlapang hati. Ataupun dalam bahasa mudah, puas hati. Puas hati. Hatinya puas, itulah hati yang sihat. Kan kalau sakit ni kan tak puas. Contoh macam badan sakit. Bila badan sakit, apa yang tak puas? Tidur tak puas, makan tak puas, semua tak puas. Kalau badan kita sakit, maka kita tidak akan dapat kepuasan dari sudut fizikal. Sakit badan sakit atau sakit badan, dia tidak akan dapat rehat yang puas. Dia tidak akan dapat kenikmatan fizikal yang puas. Makan pun tak puas, sakit. Jadi kepuasan tidak tercapai melalui kesakitan. Maka bagaimana istilah sakit hati kemudian hidupnya puas? Dan kena ingat, hati yang sakit bukannya marah-marah, bukannya tengking-tengking, bukannya memberontak. Hati yang sakit itu boleh jadi dengan keadaan senyum, mekar, gembira, happy, tapi hati dia sakit. Macam mana tu Ustaz? Kerana ada penyakit hati. Contoh, hubbud dunia. Cintakan dunia, dia tak marah-marah, dia happy-happy. Dia kumpul harta, huha-huha, hure-hure. Tak nampak dia sakit. Penyakit yang susah untuk dikenal pasti. Dia panggil silent killer. Pom-pom kena tumbang. Jangan ingat sakit hati ni dia mesti akan menyakitkan. Dia akan memberontak. Itu kesan lah daripada sakit hati tu. Adakah sama dengan roh? Roh tu sebelum masuk dalam jasad, panggil roh lah. Kalau nak panggil roh, boleh juga panggil arwah. Bila masuk dalam jasad, dia tak panggil roh dah, nyawa. Bila masuk nyawa, kat mana enjinnya? Itu jiwa. Itu dia. Perkara yang sama. Perkara yang sama tu. Rohani tu, hatilah, jiwa. Itu bahasanya. Hati yang sakit itu kadang dalamnya happy. Kadang hati yang sakit itu kadang dalamnya happy. Hati yang sakit kadang luarnya happy. Dalamnya sakit. Itu orang kata dalam senyum ada tangisan. Hatinya sakit. Jadi sidang imam mata Allah SWT, dia akan jadi silent killer. Jangan ingat sakit hati ni seperti dia meracau, kena sampuh, kena jin masuk, merasuk, kerasukan. Itu satu bab, itu kerasukan. Contoh, riak. Dia okey dah. Riak, senyum. Senyum dia, relax. Tapi dalam hati, see my leg. Nampak? Macam mana tu? Itu namanya penyakit yang jangan kita ingat sakit hati ni mesti bergaduh. Kadang ni happy ya berdua. Happy. Seronok. Seronok, happy. Yang kami pasangannya happy. Ada satu sahabat kita yang tanya tentang satu dia panggil apa ya? Seminar ke? Seminar lah kot. Ataupun baik konsultasi ke? Apa pendapat? Pendapatnya adalah tengok dari mana sudut pandang dia menilai satu perkara tu. Kalau dia menilai dari sudut kembali seronok atau kembali sayang setelah ... adalah isu dia. Kenapa dia buat itu? Kenapa? Adakah nak meraih perasaannya happy atau dia benar-benar insaf? Ini kena kaji. Tapi kebanyakannya yang saya perhati dan saya lihat, kebanyakan yang main perasaan. Dia main perasaan. Perasaan ni seronok-seronok lah perasaan. Kita happy-happy, kita fun-fun, kita lupakan masalah. Okay? Kali fokus kepada apa yang you suka, apa
Jangan lagi tengok keburukan. Ada nampak macam betul. Tetapi tidak. Nampak? Happy lastly menyepi. Betul Ustaz. Happy lalas sekali menangis bucu katil. Dia force. Dia paksa diri dia dengan perasaan. Dengan emosi. Dia bermain dengan emosi. Main dengan keadaan. Dia main dengan kebendaan. Dia main dengan perkataan. Banyak dia punya elemen-elemen yang perlu dikaitkan untuk merawat emosi itu. Atau dia tak sebut emosi, dia merawat hati itu. Sedangkan hati ini sifatnya itu mesti bebas dari sebarang sangkaan. Bebas dari sebarang perkara-perkara yang boleh menyekatkan hati ini dari mengingati Allah. Itu sebenarnya. Nah, jadi sebab itu bila dalam pengajian ini, kita melihat untuk kita menilai kembali, mengenal pasti. Adakah kehidupan kita ini benar-benar mengikut landasan jiwa yang benar, hak. Nampak? Adakah kita benar-benar stand atas kepuasan hati yang benar-benar dipuaskan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pencipta, pemilik hati, yang memegang hati, yang membolak-balikkan hati, ya mukallibal qulub. Satu perkara yang perlu diingat, sidang jemaah mata Allah SWT. Jangan disamakan hati, tapi perbahasannya perasaan. Itu kadang-kadang. Sedangkan apa yang disebut, apa yang dikata, apa yang diberikan, apa yang diajarkan, itu tentang emosi, bukan hati. Tapi itulah manusia kadang-kadang dia mengambil langkah untuk menyebut itulah hati. Tanpa memahami akan kehendak sebenar hati itu apa. Di sinilah dalam pengajian hakikat kehidupan, insya-Allah kalau kita benar-benar menghayati, memahami, maka kita akan dibebaskan daripada tadi tipu daya yang tersembunyi tadi. Baik, macam mana nak hindarkan prasangka buruk yang terlintas di hati? Nak hindarkan adalah jangan duduk dengan prasangka. Caranya adalah sentiasa duduk pada kebenaran. Prasangka ini duduk pada keadaan. Lintasan itu mesti ada keadaan yang menjentik hati itu. Yang didorong oleh perasaan. Itulah lintasan hati. Lintasan hati. Yang dalam bentuk sangkaan. Mesti ada kebendaan, keadaan yang sedang kita fikirkan. Lalu triggernya itu dia spark dekat hati. Contoh, cukup tak duit ni? Bila keadaan mengganggu kita dengan situasi duit, maka lintasan datang cukup tidak. Maka jangan duduk pada cukup tidak. Yakinlah pada rezeki. Duduklah pada kebenaran. InsyaAllah. Yakin. Sebab tu orang beriman, dia akan boleh counter kesangkaan. Dia boleh. InsyaAllah. Nampak? Dia boleh counter. Sebab dengan kebenaran, dengan ilmu yang benar, dengan kita mengkaji, mengikut nas yang jelas, maka tiada lagi sangkaan. Sangkaan ni adalah lebih pada prediction tentang situasi. Macam situasi itu telah kita kenal pasti. So kenapa kita perlu ada sangkaan buruk, sangkaan-sangkaan yang tidak berasas? Contoh, kita sangka sayang ke tidak suami aku ni? Sayang. Kita masih duduk pada keadaan sayang ke tidak? Malah persoalan-persoalan itu ditimbulkan apabila keadaan itu mengganggu hidup kita. Contoh, macam yang tadi, yang sahabat kita tanya tadi pendapat. Macam mana Ustaz dengan keadaan ini? Keadaan apa? Seminar itu, contoh. Seminar itu banyak menceritakan tentang keadaan pasangan masing-masing. Kalau suami begini, apa kena buat? Kalau isteri begini, kan keadaan pasangan. Sekarang ni kita tak nak terikat dengan keadaan. Kenapa kita masih mengikat diri kita dengan keadaan? Sebab tak semua keadaan akan menyebelahi kita. Bila keadaan tidak menyebelahi kita, takkan kita nak force keadaan itu untuk berubah? Silap-silap tak berubah, nak cakap apa? Mudah-mudahan kita berubah jadi baik ni supaya tengok cara suami nak tarik balik perhatian suami itu, kita nampak keadaan yang ditekankan. Sekiranya dia melakukan itu tidak berubah keadaan, nak cakap apa? Itu persoalan dia. Nampak? Ya cikgu, Cik Mahaya ni cikgu.
Cikgu Mahaya 3 hari sekolah sekali dah tak marah dah. Ya, dah faham. Nak marah biar bertempat. Tempatkan marah itu pada keadaan yang sewajarnya. Tapi janganlah terikut-ikut dengan keadaan. Sikit-sikit nak tengok je marah. Maka kita masih terikat dengan keadaan. Hati kita akan terbawa-bawa dengan keadaan tersebut. Ini perbincangan dia begitu. Sudah mata Allah SWT. Nah, seminar tu macam novela drama je. Wallahualam Puan Atika Zulekha. Saya tak nak pick point mana-mana individu. Cuma berhati-hati dalam perkataan hati tetapi sebenarnya tidak berbincangkan tentang hati. Sebab tu dipanggil hati dan perasaan. Hati dan perasaan. Jadi perbincangannya perasaan. Tapi kerana senang sebut, hati je lah Ustaz. Sakit hati. Dia tak bincang pasal hati lagi sebab tu dia sakit. Lain sekali, hati ni payahlah nak bincang. Dah awak bukan ahlinya. Berbincang soal benda yang dia tidak menjiwai. Tiba-tiba mengajar. Macam mana? Nampak? Hati ni mesti perbincangannya berbalik kepada hak, kebenaran. Adakah dia sudah bertemu dengan kebenaran? Kalau masih lagi, kalau tengok luaran pun masih goyang, aurat masih tidak terjaga, syariatnya asas-asas pun goyang lagi. Macam mana nak cerita tentang itu yang jadi isu ni. Ini yang jadi isu. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Memahami surah Al-Alaq adakah cukup untuk menepi prasangka? Sangka ni apa? Isunya Tuan Abdul Wafi, sangka ni apa bila kita terkesan dengan keadaan? Satu. Keduanya, kita tiada ilmu atas situasi itu. Sebab tu dalam agama itu terasnya adalah ilmu. Dan ilmu yang paling besar, paling utama untuk menutup sangkaan itu adalah ilmu iman. Keimanan akan memadamkan sangkaan-sangkaan. Sebab tu ada perbahasan tentang husnuzon, sangka baik. Itu ceritanya. Jadi sangka ini adalah based on keadaan. Bila keadaan, kita belajar beriman, keadaan tidak berlaku tanpa ada yang mengizinkan. Itu kan perbincangan iman. La tataharraku zarratun biiznillah. Nampak? La tataharraku zarratun biiznillah. Tidak akan bergerak walau sebesar zarah dengan izin Allah. Jadi, bila setiap keadaan kita kaitkan dengan ciptaan ataupun pencipta yang menjadikan keadaan itu, maka perbahasannya qada dan qadar, bukan lagi sangkaan-sangkaan. Perbincangannya sudah berbeza. Dan dalilnya adalah dengan bila perbahasannya kembali kepada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan segala kejadian. Berbeza. Nampak? Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Taala. Clear bab tu. Jadi dalam kita membincangkan perkara ini perlu diingatkan. Jangan sampai kita terikut-ikut dengan banyak dipanggil apa? Doktrin. Perang saraf. Bagaimana cara nak bersihkan hati? Letakkan hati kepada perkara yang sepatutnya diletakkan. Apakah kehendak hati? Hati itu nak mengenal Allah. Cara nak membersihkan ini, kembalikan hati kepada perbincangan yang hak. Maka bersihlah dia, insya-Allah. Seperti mana perbahasan yang kita syarahkan panjang lebar ni dalam pengajian hakikat kehidupan, itu tujuannya nak membersihkan hati. Mesti ada kaedahnya. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kita lihat di sini, hati yang sihat bebas bersifat mazmumah. Ya, itu ulama syarahkan. Ada Imam Ghazali rahimahullah taala. Maka di sini kalau kita lihat bahawa bebas daripada penyakit yang ulama telah syarahkan. Mazmumah, ujub, beriak, takabur, hubbud dunya, hubbul mal, itu dia. Puan Fazila, bukan soal belum layak jadi ejen kebenaran. Ni mengajar. Ejen lain. Ejen mengajak. Mengajak kepada kebenaran itu kewajipan. Tapi mengajar kebenaran pastikan benar. Saya ulang sekali. Wajib menjadi ejen kebenaran. Syariat belum sempurna. Sempurnakanlah. Awak menjual barang. Contoh, ejen produk. Produk apa? Produknya itu ini. Contoh.
Tapi orang tengok tak bawah, biar benar dia ni. Jual produk ni tapi awak dah buat jual produk something A, B, C, D. So bagilah reflect kepada produk itu. Kalau kita kerja pada sesuatu jabatan, walaupun kita tak menjiwai jabatan itu, mesti ada protokol pakaian dia. Pakai kita punya uniform. Sebab, saya bekerja. Yes. Tapi ketika dia nak mengajar, ini cerita bab lain. Itu maksud dia. Yang saya sentuhkan tadi lah mengajar. Mengajar kebenaran, tetapi yang diajar itu bukan kebenaran. Yang diajar itu keadaan, perasaan. Tetapi topik yang disebut itu kebenaran. Kasih sayang. Kasih sayang itu kebenaran. Tapi perbahasan kasih sayang itu perbahasan perasaan. Sedang jemaah mata Allah SWT. Nampak tak keliru di situ? Ni nak rungkai benda ni, kena hujah. Agama kena hujah. Ilmu. Berbicara soal kebenaran. Kebenaran apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu benar. Bukan palsu. Kasih sayang itu benar. Sebab kasih sayang itu ada sifat-sifat menuju pada asma. Ini kembali pada Allah. Cuma yang jadi batilnya, nisbah kepada kasih sayang itu dinisbahkan kepada sentuhan. Nisbah kasih sayang itu dinisbahkan kepada belayan. Nisbah kasih sayang itu dinisbahkan kepada perbuatan. Jadi manusia menganggapi bahawa, kasih sayang itu adalah perbuatan. Ini Romeo and Juliet. Kemudian kita tempel-tempelkan dalam agama. Ini jadi masalah. Sedangkan perbahasan tidak dari punca. Punca sayang tu mana? Kemudian baru kita datangkan af'al. Bukan tengok-tengok tiba-tiba tengok af'al. Kemudian kita buat conclusion. Kita buat satu kesimpulan. Itulah sayang. Sudah. Orang lelaki Islam mesti sayang macam dia. Dia tu siapa? Mesti kena begini. Kalau boleh dokong isteri. Dokong kulu gili. Tak patah pinggang kawan nak dokong. Macam-macam lah saya nak tulis. Mu tak sanggup nak tulis. Saya baca tidak adil. Apabila membincangkan kebenaran tetapi referensnya, rujukannya adalah kebendaan. Dan Allah berfirman dalam surah Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil. Kemudian kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu tahu. Ustaz, adakah wajah seseorang kita tengok dari luar elok tapi tindakannya berbeza dengan rupanya? Macam mana itu? Ini satu perkara yang apabila kita kaitkan dengan perbuatan bukan diukur untuk menilai orang. Yang saya tentukan di sini adalah saya bagi sampel, contoh mengajar sesuatu perkara tapi tidak diimplementasikan seperti sepatutnya. Hati-hati, itu maksud dia. Bukan kita kena mencari siapa yang saya masukkan ataupun orang ni macam ni, orang ni. No. Perbincangan hakikat, perbincangan kehidupan semua about ourselves, diri kita. Yang akan dipersoalkan kita. Yang akan bertanggungjawab atas perbuatan kita. Kullu ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi, Nabi kata. Nampak? Jadi, biarlah orang lain berwajah-wajah. Macam mana pun wajahnya baik, perbuatannya. Soalannya, adakah kita macam tu? Ini yang perit nak ngaji bab ni. Tauhid dan akhlak, malah syariat juga sebenarnya berkisah tentang diri kita. Bukan tentang orang. Hati-hati melihat dan menilai orang sehingga kita melupa nak menilai dan melihat diri kita. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Kerana hidup telah berbanyak pilihan, maka pilihlah mana-mana yang baik. Inilah Tuan Haji Mak Muda benar. Apabila didefinisikan hidup ni banyak pilihan, sehingga kan nak buat baik pun boleh jadi pilihan, sedangkan buat baik itu adalah satu suruhan, maka dia akan menyebabkan kerosakan yang luar biasa. Benar Tuan Faisal. Sebab itu yang menilai itu adalah Allah. Sebab Allah nak menilai sifat yang diperlakukan oleh setiap hamba-Nya. Yang layak menilai sifat itu mestilah pemilik sifat itu. Contoh, nak menilai kasih sayang. Mestilah pemiliknya yang menjadikan kasih sayang. Kita tak boleh menilai kasih sayang. Malah kita tidak boleh bersangka dengan kasih sayang. Sebab bukan kita yang menjadikan kasih sayang.
lalu serahkan kepada Allah untuk menilai lalu kita bersangka baik. Itu maksud dia. Nampak? Jadi sedang mata Allah SWT. Baik. Maka di sini kalau kita perhatikan balik perbahasan kita kaitan dengan tajuk kita pada malam yang penuh barakah ini, hati resah bila lupa Allah. Hati resah bila lupa Allah. Apa yang dimaksudkan hati resah bila lupa Allah? Jadi sedang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh lihat pada muka surat, kita berhenti dekat surat 65, tengok paparan pada skrin. Baik. Okey. Edisi lama muka surat 51. Nah, mari kita lihat. Kalau dilihat di sini, sebab itu yang menilai kembali diri kita ini adalah itu pemilik yang menjadikan semua sifat, semua zahir, semua perbuatan ini Allah. Allah. Sebab itu dalam satu hadis mafhum hadis, Nabi SAW bersabda mafhum hadis, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala." Nampak? Allah tidak melihat, tidak menilai suwarikum wa amwalikum, rupa dan harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Hati dan perbuatan. Dan Nabi SAW meletakkan dalam perbahasan bab amal, bab kehidupan itu bermula dengan inna a'malu binniyat. Wa inna malikulli imri manawa. Kamu akan dapat apa yang kamu niatkan. Nah, niat ni kerja hati dan hati ni Allah yang nilai, bukan orang. Orang tak mampu menilai dan kita malah kita pun tak mampu menilai orang. Dan kita pun tidak mampu menentukan. Dia ni di pihak mana, dia ni siapa. Allah alam. Jadi bab tentang hati. Kita jangan main-main. Tidak boleh sebarang-sebarang perbincangan hati ini. Ataupun main sesuka hati. Itu mengikut perasaan lah tu. Nampak? Okey, baik. Ya. Sekarang ni yang menilai Allah. Penilaian ni martabat ihsan. Sekarang ni kita nak membetulkan. Bila perbincangan tasawuf. Perbincangan tauhid. Dan tasawuf tauhid itu menyatakan mengesahkan Allah. Bila tasawuf, kita nak meraih perhatian Allah. Khalas. That's it. It's enough. Itu bahasa apa lagi? Nak meraih perhatian Allah. Anta'budallah ka'annaha tarahu. Seperti beribadah melihat. Itu cerita dia. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak membawa segala sifat yang ada itu supaya Allah lihat. Ini dia. Ini yang kita nak perbetul. Kita nak tunjuk ke Allah supaya Allah nilai. Salah, tolong betulkan ya Allah. Maka cara nak betulkan, Allah hantarlah majlis ilmu, Allah hantarlah sesiapa yang menegur. Itu sebenarnya teguran direct dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hakikat diri ini tiada daya, tiada kuasa. Kemudian tiba-tiba ada seseorang menegur kita. Mungkin melalui majlis ilmu. Mungkin melalui perbuatan orang cerita. Macam-macam lah. Medium-medium yang datang untuk menegur kita. Meraih kasih dan perhatian Allah. Tasawuf itu meraih perhatian. Bila kata penyucian. Bila Allah nak tengok kita melalui hati. Ulama meletakkan syarahnya itu macam Nabi kata tadi, mafhum hadis hati, maka pembersihan itu mesti berlaku. Jadi sedang mata Allah SWT. Maka di sini kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Maaf tertekan emoji marah, tak apa, maaf tekan marah pun tak apa, banyak-banyak, tak ada masalah. Okey. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, hanya orang yang beriman yang tenang dan tentram hati mereka dengan zikrullah. Ini dia. Bila kita melihat apa yang ada dan kita faham. Bila kita faham bahawa ketenangan, kebahagiaan itu hanya dengan kembali pada ingat Allah. Zikrullah. Bukan sebut Allah, tapi ingat Allah. Kenyataannya semua dari Allah. Benar Ustaz. Dan semuanya menyatakan Allah. Kenyataannya semua dari Allah dan semuanya menyatakan Allah. Itu maksud dia.
Kenyataan itu semua dari Allah. Dan semuanya menyatakan Allah. Maka tenanglah kita. Tenanglah jiwa kita setelah mampu melihat keadaan yang berlaku semua dari Allah dan menyatakan Allah. Contoh, Allah uji kesakitan. Pagi tadi, Allah takdirkan saya ziarah seorang pasien, pesakit, yang mana juga salah seorang murid sekolah, pelajar sekolah saya, kanser. Muda lagi. Kanser tisu. Dan difahamkan oleh parentnya, ayahnya, doktor kata tu kanser yang paling susah dan paling rare panggil. Apa yang dia belajar? Dia kata, Ustaz, saya belajar satu benda yang saya yakin bahawa ini datang dari Allah. Nah, benar. Dan ini yang dikatakan. Setiap perkara yang berlaku itu sama ada dia makin menjauh daripada Allah atau makin mendekat. Mana menyatakan Allah? Apa lagi kefahaman? Lalu saya katakan kepada beliau, Tuan, di samping kesakitan itu menyatakan sifatnya yang memberi mudarat. Nampak ke menyatakan Allah? Menyatakan Allah. Contoh saya kaitkan dengan COVID-19. Dalam keadaan kita mungkin terlalai, mungkin terleka, malah bukan terlalai, memang leka dan lalai pun kita ni. Kita mengingati, malah kita salah ingat. Ingat sakit, ingat ubat. Ingat sakit, ingat ubat. Datang penyakit tanpa ubat, nganga. Nah, Allah bagi ingat. Adakah yang menyembuhkan itu ubat? Memang kita makan ubat. Tapi tolonglah jangan ingat ubat. Makan ubat tapi ingat Allah. Ni dah makanlah ubat. Ingatlah Allah. Ni makan ubat pun ingat ubat. Tak makan ubat pun ingat ubat. Allah Allah. Macam mana? Ini yang jadi masalah. Makan ubat. Ingat sakit, ingat taubat. Mantap. Mantap. Allah Akbar. Betul tu, Tuan Khairul. Lagi terus makan ubat tak baik-baik. Lepas tu langsung tak ingat Allah lagi. Allah lagi jauh. Lagi jauh. Dia. Nampak? Maka terzahirnya setiap perkara itu menyatakan. Jadi apa maknanya mengatakan ala bizikrillah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati jadi tenang. Nah, dan zikrullah ni juga dikaitkan dengan mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu yang membawa ketenangan. Zikrullah, ingat Allah tu maknanya kembali kepada kebenaran. Sebab yang benar hanya Allah. Maka semua perbahasan perlu disyarahkan kepada kebenaran, apatah lagi kehidupan. Nah, wa qulil haqqu mir rabbikum. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua kebenaran itu datang daripada Allah. Baik. Nampak? Makan ubat masih pening kepala. Anda ingat saya dah masuk untuk pening kepala? Jadi maknanya sekarang ni, maksud kita nak menenangkan diri itu adalah dengan kita mengaitkan ataupun kembalikan perbahasan hati itu nak apa? Nak Allah, bagi Allah. Benar Tuan Faizal. Cuma perbahasannya mudah. Dalam asbab-asbab manusia ini dia lupa. Dia lupa sebab apa manusia ni lupa? Dia lupa kepada mutlak, kepada asal muasal. Why? Sebab memang Allah buat manusia ini, itulah kejadian yang boleh menyerupai Tuhan. Sebab tu kena ngaji. Tanpa sedar, dia akan nampak bahawa manusialah yang menzahirkan penyembuhan. Tanpa sedar. Sedangkan itu bukan sifat dari manusia. Ubat pun tidak, manusia pun tidak. Betul, kena faham sifat yang akan ada hanya pada Allah, tanpa ada pada benda. Itu kata nafi. Nak selamat, nafikan semua. Itu baru mula dengan la ilaha, nafi. Kemudian baru akan menzahirkan dan selamat lagi, menyatakan semua Allah. Habis cerita. Atau semua Allah maksudnya, seluruhnya itu zahir dengan kekuasaan Allah. Itu maksudnya. Sakit dengan kuasa Allah. Sihat dengan kuasa Allah. Jadi semuanya dengan Allah.
dengan Allah. Wala manja min Allah, tidak boleh tidak mesti dengan Allah. Nah, rawat hati yang sakit dengan zikrullah Ustaz. Zikrullah itulah yang perlu disyarahkan. Sebab orang ingat zikrullah ini sebut. Wan Siti Sarah. Ini yang saya tekan tu. Orang biasa tak orang sebut Allah, tapi tak selesai masalah. Sedangkan sebut Allah tu selesai masalah. Malah ada pula cakap, tak ada fadilat. Pening lagi. Sebut Ya Syafiq, tapi apa yang kita nampak? Adakah Asmaul Husna itu sekadar sebutan? Adakah kita faham Ya Syafiq itu? Fahaman. Ingat, faham. Bukan sebut. Walaupunlah dapat pahala juga dalam menyebut. Allahu Akbar. Pemurahnya Allah Ta'ala. Sebut tak faham pun pahala. Nah, nampak? Faham. Makna faham, dia kena reflect perbuatan. Faham, orang faham. Contoh, orang faham tanam pokok kelapa sawit. Faham. Prosesnya 5 tahun. Jadi bila faham, dia buat kerja lah. Sementara menunggu proses 5 tahun, maka pembajaan ada, pembajakan ada. Semua banyak dia punya kaedah. Tak ada pergaduhan, tak ada. Dia tak ada tanya pergi mardi ni, kenapa tak tumbuh-tumbuh pokok saya lagi ni? Kenapa tak tumbuh-tumbuh pokok saya lagi ni? Biasa tak kita melalui proses-proses yang mana kadang-kadang kita sebut nama Allah tapi kita persoalkan Allah? Sebut Ya Syafiq tapi juga tu ada. Sebut Ya Razzaq tapi sebut Ya Rahman Ya Rahim tak payah jauh. Ambil asma Allah yang selepas Allah, nama Allah lafzu jalalah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik, sebut nama Allah Rahman Rahim, apa ramai bergaduh? Sebab gitu. Sebab patutnya dengan Rahman Rahim tak ada pergaduhan dah. Mana dia tak sebut, dia tak ingat, dia sebut saja. Dia tidak menghayati, memahami bagaimana terjemahan sifat itu. Bagaimana kita kena tunduk pada sifat Rahman. Tunduk pada sifat Rahim. Benar. Nah, bila faham buat kerja lah. Dia buat kerja, bukan kata sebut. Dia tak ada lagi dah persoalan. Jadi sebab itu yang ditekankan itu, zikirnya dikatakan tenang itu, tenteramlah hati. Cuba tengok. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Cuba tengok ayat itu. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Tenang tenteram hati manusia. Nampak? Maknanya zikir yang dimasukkan itu adalah menenangkan hati, yang menyebabkan bila hati tenang, maka semua akan jadi senang. Jadi senang berurusan dengan orang yang tenang. Itu maksud zikir. Senang bagi berurusan orang yang tenang. Orang yang zikir, ingat Allah, dia tenang. Bila tenang, banyak tak? Cewek tak orang yang tenang? Puan Azizah Nayan. Penawar bagi hati yang sakit. Betul tidak? Contoh. Kan? Banyak bubuh baju dunia pada akhirat. Ya Tuan Sabri. Kadang-kadang kita jadi rigid pula hidup ni. Rigid itu. Benar Tuan Raja Sarizah. Bismillah. Itu pembuka kalam Allah. Dengan nama Allah. Pembuka segala sirnya, rahsianya. Cuma nak memantapkan lagi. Itu dengan lagi. Nama-namanya yang sempurna. Allah kata, mohonlah. Orang yang tenang, itu menyenangkan. Orang tenang, menyenangkan. Dia tidak cerewet. Ya Tuan Azman, zikir Razak berbuih mulut. Tapi tak ada rezeki. Allah letih. Nampak? Jadi sebab tu Allah datangkan keadaan-keadaan itu yang boleh mengingatkan kita kembali. Senang berurusan dengan orang yang tenang. Nah, orang yang tenang itu, dia akan menyenangkan, dia akan memudahkan urusan orang.
Maka nak deal dengan orang yang tenang, orang nampak Allah, itu maksud zikrullah itulah. Makannya tak cerewet, menguruskan dia itu tidak cerewet, tidak teliti, tidak bab-bab dunia, tak kisah. Jadi orang yang boleh buat bincang. Nabi SAW kata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan ketika berkhidmat dengan Nabi SAW, sepanjang khidmat dengan Nabi, Nabi tak pernah komplain bab dunia. Makanan jauh sekali Nabi nak komplain. Kita, berapa banyak kita komplain bab makanan? Tanda hati tenang tak tenang. Tak ingat Allah. Tengah makan tawar pun boleh komplain. Tawar. Allah saja uji bagi tawar. Mungkin orang tu lupa tak garam ke? Ataupun memang tawar ke? Ataupun Allah nak bagi tahu dah kamu selalu makan sedap, saya sekali makan tawar pula ke? Berapa ramai kadang-kadang, tak samalah. Ini tukang masak lain je. Tak samalah. Macam yang bagi sama sedap tu orang. Lupa yang bagi nikmat siapa. Nabi SAW paling tidak pernah komplain bab makan. Kita bab makan, silap order. Order teh tarik satu, datang Milo ais. Tukar, komplain. Ya apa ni saya order Milo. Apa ni dah. Nampak? Bab makan pun gagal, belum bab baju lagi. Ni dunia ni banyak menjauhkan kita pada Allah jika tidak kenal Allah. Dah biasa makan sedap. Biasa orang tak? Orang kan bila dah biasa makan sedap, dapat Allah uji yang tak sedap, compare terus. Sana sedap lagi. Kalau sempat kalau dia pergi sana tu. Orang yang tenang, itu je orang yang senang dan dia tak akan cerewet. Wallahi, siapa? Nabi SAW. Nabi tak cerewet. Dia ni detail. Kalau barang, kalau dia beli ustaz. Detail. Jangan main-main. Hang detail bab dunia, bab akhirat hang tak detail. Tak apalah. Yang mana boleh lah. Bab akhirat dia tenang sungguh. Tak ada sense of urgency tu tak ada ke akhirat. Tak apa katanya. Nampak? Lama bona lah tuan. Tuan cucu Raja Kompong, Tuan Anwar. Lama bona. Dah lah lama bona, mana mandai pula tu. Gitu. Iya Tuan Inul. Puan Inul Ilmani. Bab makan saja dah. Allahu Akbar. Ustaz, tengah makan, Allahu Akbar. Fadal. Nah, saja kadang-kadang tak konsisten. Kita kalau boleh nak KPI, nak sedap maintain food, memanglah ada KPI. Ada jenis yang dah distandardkan makannya. Cuma nak kaitkan orang yang tenang, orang yang tidak cerewet. Itu nama zikrullah. Nampak tak kupasannya? Sekiranya benar kita ini benar-benar duduk dengan Allah, apa yang Allah berikan itulah yang terbaik bagi kita. Ni apa faham ni apa ya? Kita duk rasa macam patutnya aku dapat lebih baik pada ni. Patutnya. Dia boleh ukur. Once dia lupa siapa yang datang kan, maka berlakulah konflik. Ya Tuan Zulkifli, masa ramai betul. Bila dah buka, kosong lagi. Allahu Akbar. Inilah yang bahaya Tuan Zulkifli. Bahaya. Contoh bahaya apa? Time susah kita ingat Allah. Time time senang, lupa Allah. Kita bimbang. Bila Allah datangkan susah lagi sekali, Allah lupakan kita. Sebab kata ulama, nak tahu Allah ingat kita tidak susah, time senang dia ingat Allah. Sekarang ni lah kena ingat Allah paling banyak. Sebab dah senang dah. Allah mula bukakan untuk Malaysia khususnya lah. Allah dah mula bukakan perjalanan kita. Dah boleh jumpa, boleh rentas negeri. Dah boleh sana ke sini, ke sana ke sini. Kan? Masjid pun dah boleh buka walaupun tidak sepenuhnya. Tapi ingat, adakah waktu sekarang kita tenang ingat Allah tenang sebab dah lapang. Boleh rentas negeri. Tenang sebab, tenanglah boleh keluar rumah. Tenanglah kita. Sebab apa? Tenanglah dah boleh jumpa kawan-kawan balik. Tenanglah boleh makan semeja. Tenanglah kita boleh buat itu dan ini. Hati-hati. Penggunaan tenang itu salah bukan pada tempatnya.
Bila tenang tidak digunakan pada tempat yang benar, maka dia akan jadi batil. Itulah berlakunya kebatilan. Baru lega, baru tenang. Perempuan buat pilih warna baju cerewet. Inilah namanya dikuasai oleh perasaan, cikgu. Nak pilih baju saja 3 hari 3 malam. Allahu Akbar. Nampak? Ini yang kita bimbangkan. Tenang kita itu disalah ertikan. Tenang kerana kita bebas daripada kebendaan. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu adapun hidupnya akan berubah menjadi penuh keresahan. Hati kerana terhijab dengan kuasa Allah. Tapi bila tanya sikit, adakah kurang zikrullah? Dia tak faham lah tu Puan Rohaniza. Dia baca Quran. Bukan baca, dia sebut Al-Quran. Dia tidak baca. Tu jawapan dia. Dia tidak baca. Kalau baca, mestilah sampai tenang hatinya. Marah-marah itu pada tempat yang tepat. Bukan main marah-marah sesuka hati, marah apatah lagi jauh sekali, marah bab dunia. Begitu. Maknanya belum baca lah. Sebut aja. Perkataan penggunaan baca pun kena jelas. Tak baca ke sembot? Contoh, tak baca ke? No entry. Tak baca ke? Sebut je encik. Baca tidak. Sebut je no entry. Tapi masuk. Itu namanya tak faham bahasa. Tak baca. Sebut pandai, tak baca, langgar lampu isyarat ke, langgar no entry ke. Tu maksudnya gitu. Baca Quran, tak, dia sebut Quran, dia tak baca. Baik. Ya, ni bab jemaah tadi memang itu keadaannya. Orang komplain-komplain biasalah. Bagi saya jemaah masjid komplain lah. Bagi kita ni siapa yang datang rumah Allah yang terpilih. Tak kisahlah komplain ke siapa ke. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Saya dah bagi tahu dah itu hari. Siapa yang sama dengan majlis ilmu? Sama je. Kebaikan itu Allah pilih. Dan ianya suruhan Allah dan Allah pilih siapa yang Allah suruh. Jangan main. Kita dok kata pilihan-pilihan. Jangan. Allah tak pilih baru tahu. Salam Ustaz, macam mana nak hati tenang kalau suami melakukan maksiat? Betulkah saya reda atas perbuatannya? Itu suami punya maksiat. Puan Suriah, janganlah bermaksiat. Ni bagus, soalan ni bagus ni. Soalannya favorite ni. Dosa orang kita dok kecoh. Kita pening dengan dosa orang. Dosa kita, fokus kepada tanggungjawab masing-masing. Suami jahat, kita jangan jahat. Orang yang tak tenang, orang yang resah, itu apabila diri sendiri yang jahat. Kita bukan nak reda. Allah tak suruh pun, Islam tak suruh pun reda dengan perbuatan jahat. Tapi soalannya sekarang adalah, adakah kita buat perbuatan baik? Adakah kita insaf dengan kejahatan itu? Ya Allah, jahatnya suami aku tak nak jahat lah. Sepatutnya. Memang orang jahat, jadi kita, orang jahat kita, dia kena macam tu, biasa. Ustaz, dia marah-marah, kita nak buat apa? Ustaz, dia buat jahat, kita nak buat apa? Kita buat baik ya? Itu dah jawapan dia. Takkan nak pergi sergah dia, pergi ni dia, pergi tarbiyah dia. Boleh tarbiyah, lagat tarbiyah lah. Abang, ni sebenarnya maksiat ni neraka. Abang ingat, Ustaz Farid cakap, jual nama saya. Mati, bergaduh. Baru nak dengar ceramah, nak nasihat orang. Baru dengar hakikat kehidupan. Dah jadi ustazah dah. Dah kena beli. Dah bergaduh. Baik kita sekarang fokus kepada bila kita tengok orang jahat. Kita nak jadi apa? Kita jadi baik lah. Takkan kita jadi jahat. Itu maksudnya. Itu kaedahnya. Jelas. Bila tengok isteri kita jenis degil gila. Bahasa mudah. Ustaz, isteri saya degil betul. Ustaz. Dah, kita nak buat apa? Dah, kita didik lah. Walaupun degil macam mana. Poin dia, lakukan tanggungjawab masing-masing. Buatlah macam mana doa diam-diam ke. Jahat lawannya baik. Nampak suami jahat, kita jangan jadi jahat. Kalau nampak isteri jahat, kita jadi suami yang baik. Didik. Suami yang baik itu bukan suami yang diam. Suami yang baik itu terus mendidik walaupun isteri tak suka.
Cakap je lah. Biarlah suami isteri tu bernanah dengar. Ustaz juga kena. Ya. Ustaz cakap tu lah. Jual nama apa tu tak bagi share pula tu. Jual nama saya bagilah share. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, kita syarahkan dulu yang Ustaz 65 ni dulu. Kemudian saya buat gambar rajah. Baik. Sebab bila kita kaitkan dengan resah ni kena jelas. Saya kena panjang sikit. Puan Atikah jangan tanya soalan berapa lama tu. Kalau nak tahu berapa lama, duduk dengan dia. Habis cerita. Kadang-kadang berapa lama dah sabar puan. Lama tak lama ni subjektif. Kadang-kadang baru semalam jadi. Saya dah tak sabar lah. Dia bukan soal lama atau tidak. Soalnya terima atau tidak. Tu saja. Orang yang terima lama pun okey. Orang tak terima, besok jadi, besok juga jadi. Dia atas penerimaan. Bukan atas berapa lama sabar. Sabar tak ada istilah lama. Sabar ni istilahnya adalah sepenuhnya atau tidak. Itu saja. Dah lama dah saya bersabar. 20 tahun saya bersabar. Maknanya tak faham lah tu. Dia belum sabar lah. Kalau masih berbunyi bercakap, belum sabar lah. Baik cakap dah berapa lama hidup. Cakap macam tu. Habis cerita. Kadang yang hidup lama pun tak sedar dia hidup lama. Macam baru semalam rasa macam, rasa macam masih still young je ni. Nampak? Maknanya sifat ni, dia tak ada umur. Sabar ni, padahal contoh, isu dah lama berlaku 20 tahun. Tapi dia punya bergaduh macam semalam baru cerita tu. Perasan tak? Padahal isu dah lama. Tapi sekali orangnya, yelah ada penyakit kan. Dia ungkit balik macam semalam dia isu dia. Ataupun macam tadi dia. Padahal isu ungkit. Itu maksudnya. Bila cerita bab sifat ni, dia tak ada period sebenarnya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bagus puan ni. Teruskan. Didik sampai seorang mati. Atau didiklah sampai mati. Satu Raja. Sarizat. Baik. Sedang jemaah mata Allah SWT. Maka senang cerita kembali kepada lihat kekuasaan Allah. Suami jahat, lihat kuasa Allah. Allah berkuasa nak ubah dia. Senang masalah. Selesai. Kita tengok keadaan ujian berlaku depan mata. Ya Allah, tak ada duit. Tengok kuasa Allah. Allah berkuasa adakan duit. Habis cerita. Tuan Faisal, suami cerminan isteri. Tak semua. Kalau saya tanya, tak semua. Kalau ada 2 isteri, macam mana? Atau kalau ada 3 isteri, macam mana? Isteri pertama baik. Isteri kedua hard rock cafe. Isteri ketiga baik. Yang mana satu ikut suami? Suami ikut isteri. Suami itu cerminan isteri. Laki yang baik untuk perempuan yang baik. Atau macam mana tu? Dia baik buruk ni. Di atas iman. Sebab tu iman ni hak milik individu. Ayat mengatakan baik untuk baik, buruk untuk buruk itu adalah Allah nak nyatakan tentang kalau dia ni seorang yang memang pelacur, dia akan jumpa dengan pelacur lah. Kalau dia ni seorang penzina, dia akan kahwin dengan penzina lah. Melainkan kalau pelacur itu berubah, maka berubahlah si pasangan dia itu. Itu maksud dia. Jadi kalau kita nak nisbahkan, sebab perkataan itu, ayat suami cerminan isteri ni biasanya akan disalah ertikan. Abang, saya macam ni sebab abang tau. Ambil. Bayangkan, suami isteri ni jenis yang dah nak kata kerah batu kerah. Tak tahu dah tunggu kayu tunggu. Ya Allah cakap kan. Dan last sekali, suami. Dia bagi buah paku. Sebab tu akhirnya Allah akan tanya. Diri sendiri kamu tu masalah. Tu dia. Sebab tu Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Kalau ada hal-hal berbangkit, ada terkait dengan manusia baru dipanggil. Tapi kalau pertama pun dah gagal, yang ni tanggungjawab iman tidak dijaga, memang tak ada jawab yang lain lah. Biasanya masalah ni, baik buruk ni, kerana kegagalan iman lah. Nak memahami isu baik buruk. Sebab dia melihat baik buruk dari manusia, baik buruk dari diri, menyalahkan, nampak dia tak faham, baik itu dari Allah. Buruk Allah takdirkan.
Tapi Allah tak suruh pilih buruk. Allah suruh buat baik. Allah tak suruh buat buruk. Walaupun buruk Allah jadikan juga. Walaupun tak ada istilah buruk pun. Allah jadikan. Allah izinkan. Berlakunya hitam dan putih. Susah dan senang. Dia kan susah tu kan nampak buruk. Senang kan nampak baik. Tapi tidak sepertinya begitu. Kena faham. Jadi untuk fahamnya hak milik individu. Baik, sedangnya mata Allah SWT. Ya, faham. Baik buruk isteri kerana suami itu adalah pemimpin. Sebab ada, saya nak kaitkan, sebab ada akan isteri-isteri yang mana dia akan letakkan pada suami yang gagal memimpin. Kadang-kadang bukan suami gagal memimpin. Suami itu dah mahu memimpin tapi tidak mahu dipimpin. Ada jenis macam tu. Ada isteri yang tidak mahu dipimpin. Kerana kekurangan-kekurangan pada suami itu. Yang dinilai oleh isteri itu sendiri. Mungkin kekurangan contoh darjatnya, hartanya, kedudukannya, ilmunya. Kan suami yang kurang ilmu, abang jangan nak didik saya. Abang tak cukup ilmu, jangan cuba-cuba nak didik saya. Padahal mendidik ni bukan kena cukup ilmu. Didik ni wajib. Walaupun tak cukup ilmu, wajib didik. Kan begitu. Adapun memang pemimpin yang baik akan melahirkan pimpinan yang baik. Itu memang jelas. Cuma perkataan ini biasa dimanipulasikan oleh orang-orang yang mencari alasan. Kebanyakan akan menyalahkan suami. Kenapa tak jadi macam ni? Macam saya itu hari lah satu kes itu hari yang mengatakan suami dia nak kahwin lagi. Sekali dia tanya saya, kenapa orang lelaki nak kahwin lagi ni Ustaz? Kalau kahwin lagi je mesti main bab agama. Kenapa ni? Dia marah betul dah. Tahulah siapa lelaki tu kan. Saya tanya dapat nombor pada mana? Nombor dapat daripada handphone suami saya, nama Ustaz ni. Sudah ni pengikut ceramah kita dah tu. Isu dia salahkan suami dia cakap apa? Saya ni, saya cakap macam ni. Orang perempuan pun ada juga hilang agama sebab benda ni. Sebab tak terima qada qadar. Dia jawab apa? Saya hilang agama sebab suami saya lah. Pening jawabnya tu. Habis. Kalau macam tu jawab dengan Allah. Sebab apa tak jadi baik ni? Suami tak didik. Jadi sebab tu orang yang ada Allah dia tidak akan cari salah. Biasa orang yang tiada Allah dia menyalah. Siapa tu? Iblis. Iblis sifatnya menyalah. Kan dia mencari salah Nabi Adam AS. Bukan sekadar salah Nabi Adam AS. Cucu, cicit semua disalahkan. Tapi Nabi Adam AS tidak menyalahkan Iblis, tidak menyalahkan Siti Hawa. Hebat tidak? Anda ikut jalan mana? Pilih. Bukan pilih. Suruh yang mana Allah suruh. Maka fikirkan. Allah kata. Nabi Adam AS boleh salahkan Iblis. Kalau tidak kerana Iblislah datang mengganggu isteriku Hawa, mana mungkin kita tidak keluar. Macam tu. Maka Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Dia tak akan menyalahnya. Dan ini Tariq Nubuwah, para Nabi dan Rasul itu memang akan kembali contoh Nabi SAW menyalahkan diri sendiri ketika di Taif. Peristiwa di Taif itu sepatutnya memang terang-terang orang Taif itu salah. Tapi di saat ditanyakan oleh malaikat, Nabi Muhammad SAW mengatakan diriku yang salah. Allahu Akbar. Itu yang Allah kagum. Allah kata, padahal ada peluang untuk balas. Tak salah, tak dosa pun kalau Nabi kata, hancurkan penduduk Taif. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Ialah Tuan Raja Sarizal. Ini siapalah tu kan. Tak dapat dan nak nolongnya. Lepas saya cakap, murahnya agama puan. Tukar kalimah syahadah. La ilaha illa suami. Diam terus, tak jawab. Tu dia. Jangan. Baik, buruk, iman, tanggungjawab individu. Allah tanya setiap anak Adam yang telah dipertanggungjawabkan. Dia panggil taklif. Itu taklif. Tinggal lagi adanya pembimbing itu bonus. Dapat suami yang baik, bonus. Tapi kalau tidak baik, jangan salahkan suami. Dia tidak boleh salah menyalah. Jadi,
Bila tegur perbetulkan tentang kebenaran, dia cakap saya boleh hantar faham. Ya, inilah Puan Aisyah Paris. Keadaannya memang begitu. Bila cerita bab duit, itu keadaannya, realitinya memang. Tapi bila berhadapan kebenaran, dia akan berlaku berhujah. Ingat, bila kebenaran masuk, dia akan berhujah. Jadi kalau tidak mampu berhujah, jangan berhujah. Malah lebih yang kita nak elakkan, jangan berbalah. Hujah beza. Hujah berbalah dua benda berbeza. Biasanya berbalah tidak berhujah. Macam contoh malam ni kita berhujah. Ada nas, ada dalil, ada kias, ada tamsilnya. Biasanya berbalah bukan berhujah. Dah berbalah menyalah pula tu. Lebih baik kita mengalah. Boleh mengalah. Bukan bermakna kita tidak mahu memberikan hujah. Tapi tengok kepada situasi yang tidak membantu kita. Jadi, diamlah lebih baik. Baik, sebenarnya mata Allah SWT. Maka di sini, seruan utama membaca dengan nama Allah, nama Tuhan pada segala kerja. Tidak dihayati dengan keimanan dan ketakwaan. Maka sebab itulah kita sentiasa memulai hidup dengan benar-benar mengarahkan penglihatan zahir agar melihat dengan mata hati. Baik, muka surat 66. Muka surat 66. Kitab edisi lama, muka surat 52. Mari kita tengok gambar rajah ini. Nampak tau? Okey, mari kita tengok. Bagaimana dia katakan kita nak nisbahkan dengan melihat dan tenang. Nah, benar Puan Fazilah. Ilmu ni untuk diamalkan, bukan untuk dihujahkan. Ilmu bukan untuk hujah. Jangan salah faham. Orang ingat orang berilmu ni banyak cakap. Saya ni bercakap ni sebab dua berceramah kat sini. Kau jumpa kadang pun tak nak cakap. Kau diam ke? Buat kerja. Mengajar memang kena banyak bercakap. Kalau kita tidak niat mengajar, janganlah banyak cakap. Banyak buat. Banyak akhlak. Tunjukkan tauladan. Nampak? Baik. Jadi sedangnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini apa yang ditarifkan? Bagaimana kita nak tarifkan balik supaya tenang di dalam melihat kehidupan. Yang mana tenang itu adalah dengan Allah. Orang cari Allah sebab nak tenang. Orang cari duit sebab nak senang. Tapi ada duit belum tentu tenang. Itu cerita dia. Orang yang tenang pasti senang. Sebab apa? Ada Allah. Allah pasti senangkan dia. Orang senang belum tentu tenang. Sebab apa? Dia tiada Allah. Silap-silap yang senang akan jadi susah balik. Ada. Inbox saya. Dia jangan tegur-tegur. Jangan sewenang-wenang kita nak tegur-tegur. Ya? Jangan sewenang-wenang kita jenis tegur-tegur. Kita bukan nak mengajar. Kita ada ilmu bukan nak bersyarah. Kita ada ilmu bukan nak mengarah. Jauh sekali menyalah. Mengarah, bersyarah, menyalah. Tapi kita ada ilmu ni untuk kita makin takut dengan Allah. Itu makam orang berilmu. Surah Al-Fatir ayat 28. Hanya sebenarnya orang yang berilmu itu hanya takut Allah. Nampak? Baik. Ya Tuan Azrin, tak pandai bercakap, maka tunjukkan perbuatan. Jadi belajarlah bercakap sebab seorang pendidik kena bercakap. Belajarlah. Kalau tak boleh, buktikan dengan perbuatan. That's it. Pun boleh. Kalau bercakap dan perbuatan. Dua-dua. Itu lebih lengkap lah. Ya? Baik. Ini makam tinggi Ustaz. Betul. Kalau tak boleh nak cakap, Charlie Chaplin lah. Pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Okey, baik. Cuba kita lihat kaedah ni. Kita nak kembali meletakkan kembali kehidupan ni, aspek kehidupan ni, ini antaranya lah. Antaranya lah. Aspek kehidupan. Okey. Aspek kehidupan ni
ada keluarga, ada kesihatan, ada perhubungan, ada perniagaan, ada diri, duit. Ini dia panggil syariat kehidupan. Orang terjah kita dengan air pedas. Minumlah air, hilangkan pedas. Orang terjah dengan air pedas, minum air, hilangkan pedas. Habis cerita. Oh, jangan cuba nasihat ibu. Tuan Alif Fazam Abata. Tu dia nama. Orang atasan, itu bukan tugas kita untuk menasihatinya. Apatah lagi menegurnya. Allah suruh berbuat baik pada ibu ayah, bukan menegur. Ini pun satu kena faham. Isteri kena berbuat baik dengan suami. Anak kena berbuat baik dengan mak ayah. Ada kata tegurlah mak ayah. Ada? Tak ada. Tak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Allah suruh berbuat baiklah. Berbuat baiklah dengan mak ayah. Anak walaupun salah laku ada pada mak ayah, jangan tegur. Ini kadang-kadang anak, habis ustaz tugas anak nak buat apa? Jadi anak yang soleh lah, buatlah kerja kita. Anak yang solehah, anak yang soleh. Apa tugas anak yang soleh? Kalau anak perempuan nak jadi anak yang solehah, jadi isteri yang solehah. Baru aja jadi anak yang solehah. Sebab perempuan kena letak pada suami dulu. Kalau lelaki, anak soleh, doakan. Okey. Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT. Baik, sebenarnya mata Allah SWT. Mari kita tengok, kita sambung sikit lagi. Boleh? Itu dia. Puan Alif, begitu kedudukan. Baik-baik, kedudukan baik-baik. Saya tulis sikit. Baik, cuba lihat bab taat ni ya. Dalam bab ini, saya ambil keluarga. Dalam cerita aspek kehidupan ni, saya cerita bab keluarga. Keluarga. Baik. Kena benar tersedak. Ni tersedak bukan air ni. Ada yang cuba-cuba ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Tuan Alif, benar, alhamdulillah, syukur. Biarlah ibu mengadu. Bukan kata mengadu. Biarlah kita jadi tempat pengaduan, biro pengaduan awam ke. Tak apa, mak. Mak mengadulah. Mak buat report apa ke, buat apa, cakap. Saya sedia mendengar. Dengar. Jangan kata, iya, ayah, kita tambah garam, tambah api, tambah ni, jangan. Biarlah mak nak cakap apa, dengar, cakap je lah. Ya ke mak? Iyalah mak. Baiklah mak. Kita dalam diam pelan-pelan, kita jadi anak yang soleh. Baik. Ya Tuan Rizal, ngopi dulu. Silakan ngopi. Silakan. Baik, keluarga. Baik. Bila lihat pada keluarga, siapa boleh copy paste surah An-Nisa ayat 1? Surah An-Nisa ayat 1. Cuba tengok. Surah An-Nisa ayat 1. Mari kita tengok bab keluarga tentang kuasa Allah. Kita kaji yang pertama ni. Baik. Apa kaedah ni? Melihat dengan nama Allah. Membaca Iqra. Membaca dengan nama Allah. Membaca. Okey. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nampak? Wahai manusia,
bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu. Allah mulakan, sebab apa kita mula dengan ayat surah Nisa ni? Keluarga ni, apa makna keluarga? Ada dua insan, keluarga lah, yang dinamakan seorang isteri, seorangnya suami. Yang suami ini sudah pasti lelaki, jangan buat pasal. Lelaki ni sudah pasti wanita. Baik, bila kata dua tu keluarga. Tapi dari mana asal usul baca? Ni nama baca dengan nama Allah ni. Tolong tengok keluarga, jangan tengok keluarga dengan kita. Tengok keluarga dengan kita, nampak masalah lah. Itu arti resah keluarga nampak. Yang isteri ni boleh jadi dia akan jadi ibu, boleh jadi dia akan jadi ayah. Dan juga si isteri ni memegang juga title sebagai anak. Si ayah ni juga sebagai anak. Maka ada dua elemen, ibu, anak, ayah, anak. Mungkin ayah, ibu ni juga di seorang anak. Ayah ni juga di seorang anak. Nampak? Tapi sebelum daripada dua ini, kemudian Allah jadikan. Yang mana dari itulah Allah membiarkan dirinya keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Maka ayah dan ibu inilah, maka jadilah keturunan. Berpasangan. Nah, tapi asalnya dari Nabi Adam alaihi salam, dari diri yang satu. Baik, bila dari diri yang satu, mari kita lihat. Maka keluarga itu bermula dengan lelaki. Itu Adam. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dari diri Nabi Adam alaihi salam inilah berlakunya peristiwa kejadian Hawa. Semalam ada tanya, Ustaz, tulang rusuk Ustaz. Jadi dia bertulang rusuk lelaki. Yang paling bengkok, paling atas. Tapi Ustaz, kalau dia ada kahwin lagi, dah lagi, berapa tulang rusuk dia ada? Jangan tanya soalan-soalan pelik macam tu. Soalan pelik. Maknanya Allah takdirkan jumpa dan kekal, itulah tulang rusuk dia. Yang lain, itu temporary. Sedang match and matching dia panggil. Match and matching. Ini kuasa Allah. Siti Hawa ini, katalah Hawa ni, wanita. Hawa ni wanita lah. Ada pula yang soalan tanya, saya ni ada tulang rusuk banyak ni. Hai, berapa orang? 3 suami saya. Mana saya ada tulang rusuk yang mana Ustaz? Jangan tanya soal rusuk yang mana. Yang mananya Allah kekalkan, yang itulah dia punya. Sebelum kekal, kata nombor 1, nombor 2, nombor 3. Katalah dia kekal dengan nombor 3. Nah, yang ini tulang rusuk dia. Yang 2 ni Ustaz, ini match and matching. Oh, tak match, terkeluar. Tak match, terkeluar. Masuk dekat yang kini. Baru ngam. Itulah nak berjodoh. Nak jumpa yang ketiga ni ambil masa. Jodoh. Ada orang sekali jumpa, pap, kena. Jodoh. Soalan kabat aras tinggi kita pun jawab. Tak betul lah. Oh, habis Ustaz, kalau suami pula yang ada 4 isteri, iya. Allah jadikan itu kapasitinya daripada seorang lelaki ada 4 isterinya. 4 tulang rusuk. Macam mana Ustaz? Jangan tanya macam mana. Benda dalam. Oh, benda dalam. Ya. Jangan tanya soalan macam ini. Ustaz, seorang ibu boleh lahirkan 5 orang anak macam mana ya Ustaz? Jangan tanya macam mana. Inilah kekuasaan. Seorang ibu. Nampak Saya nak bagi comparison. Ni gambar aja. Semalam saya cerita ni. Tak nampak. Malam ni kita kasih nampak. Ni suami. Daripada suami, Allah boleh jadikan keturunan. Atau isteri. 1, 2, 3, 4. Dari seorang suami.
boleh jadi Allah jadikan dia ada 4 isteri. Oh, sebab tu boleh kahwin 4? Ya. Kalau lagi banyak, jangan dibuat. Sebab syariatnya sampai 4. Oh, gitu. Kalau satu je Ustaz, ya sudah. Satu-satu je lah. Maknanya Allah jadikan dari suami seorang isteri saja. Tapi kalau Allah takdirkan dia ada seorang lagi isteri, seorang lagi isteri, seorang lagi isteri dari diri yang satu. Dari suami. Ini wanita. Sebab tu wanita ini jangan macam-macam. Sebab dia dari suami. Okey, tengok pula seorang ibu. Seorang ibu Allah boleh buat seorang anak, 2 anak, 3 anak, 4 orang anak. Nampak? Nampak tak makam dia ni? Sebab itu daripada, bila dari ni, dia makam taat. Taat ini takwa. Jangan lawan. Sebab ni anak. Anak. Anak dan anak. Dari seorang ibu, Allah boleh buat banyak anak. Dari seorang suami, Allah boleh buat banyak isteri. Tapi dalam syariat 4 orang je lah. Nampak? Nampak? Sebab itu bila seorang wanita, kenapa kena taat suami? Sebab kamu dari dirinya. Kalau tiada suami, tiada wanita. Nabi Adam AS. Kenapa Ustaz anak tak boleh tegur ibu? Kamu daripada dirinya. Oh, begitu ya. Ibu daripada, nampak? Nampak tak Allah buat begini? Fitrah seorang ibu ni wanita. Hebat. Ni wanita, dia juga daripada suami. Sebab dia wanita kan? Dia berpatah balik lah naik. Dan Nabi Adam AS dijadikan oleh Allah. Maka terlihatlah Allah. Sepatutnya keluarga ini semuanya nampak Allah. Bukan nampak suami, nampak ibu. Tengok sumbangan hebat. Ibu hebat. Tengok suami hebat. Mana Allahnya? Ini makam taat. Dah tak ada tulang rusuk dah. Tu kalau tak ada tulang rusuk tu maknanya sudah dikekahkan. Tu kambing panggil. Dah habis dah tulang rusuk Ustaz. Dia makan-makan habis tulang rusuk. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Maka nampak dalam surah An-Nisa tadi ayat 1. Allah kata, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, Nabi Adam AS, dan menjadikan daripada Adam itu pasangannya, isterinya. Nampak? Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nampak? Menyebut-nyebut nama nampak. Dan bertakwalah kepada Allah. Minta dengan menyebut-nyebut namanya sepeliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Nampak? Jadi orang perempuan, marah tidak ni? Suami nak ada seorang lagi, 2 lagi, 3 lagi, marah tidak? Jangan marah. Ini dalilnya. Tak adil Ustaz. Tak adil tu bab ilmu. Ilmu mengenal tak ada. Tak adil lah dia. Macam seorang anak, seorang ibu lah. Ibu yang melahirkan ramai anak tapi tak ada ilmu nak mendidik anak. Berterabur lah anak-anak dia. Tapi boleh tidak seorang ibu melahirkan ramai anak? Boleh. Soal dia boleh didik, itu cerita nombor 2. Boleh tak suami kahwin 4? Boleh. Soal dia didik, itu nombor 2. Kalau tak didik, tanggunglah. Itu maksud dia. Ni tak boleh. Suami saya, tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Padam terus ni. Ambil pemadam. Cukup. Oh, dia padam. Dari diri yang satu dan saya yang satu. Oh, dia buat soalan. Ni suami saya dijadikan untuk saya seorang je. Mana dalil untuk kamu seorang je? Tak ada.
Dia bab tegur ni, Tuan Tengku Putra Elmi, seorang anak ataupun yang di bawah, kita ni anak pimpinan. Ibu atau ayah tu pemimpin. Dia tiada tanggungjawab walaupun anak kena juga menegur ibunya. Maksud tegur ni di sini adalah bagaimana seorang anak menjalankan tanggungjawabnya menjadi anak yang soleh dengan mendoakan dan menegur perbuatan saja. Tegur je lah. Yang paling penting adalah jangan anak membenci mak. Itu yang tak boleh. Isteri jika kematian suami, taat ia. Kembalilah kepada asalnya. Seorang isteri yang kematian suami, berbaliklah kepada asalnya. Kalau ada ayah, balik pada ayah. Kalau ibu, balik pada ibu. Kalau dua-dua tiada, balik pada warisnya. Nampak? Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Soalannya di sini, nampak? Bila lihat keluarga, berbalik kepada perbincangan kita, lihat keluarga, ingat siapa? Ingat apa? Ingat apa? Maka ingatlah Allah. Sebab apa ingat Allah? Sebab keluarga ini berasal ataupun dijadikan bermula dari diri yang satu, iaitu Nabi Adam AS tadi. Kemudian berkembang biaklah sehinggalah kita hari ini berketurunan. Maka kata Allah, ittaqullah, takwalah kamu. Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada ni. Itu datang tadi kalau seorang suami. Takutlah kepada Allah. Didiklah isteri. Takutlah kepada Allah. Taatlah mak ayah. Itu maksud dia. Baik. Jadi, bila lihat Allah, ini baru cerita kejadian. Ya, sidang jemaah mata Allah SWT, ini baru cerita bab kejadian yang Allah jadikan dari diri yang satu. Nampak? Maka, sepatutnya bila nampak kejadian, masing-masing akan sedar diri. Isteri itu asal dari suami. Asal kejadian. Jadi kalau asal kejadian dari suami, berapa nak bayar ni kat suami ni? Berapa nak bayar ni? Yang kata duk isteri banyak bayar ni. Berapa nak bayar dekat hasil kejadian ni? Saja kadang-kadang Allah nak uji isteri, Allah uji takdir, saya kena sara suami saya, ustaz, macam-macam kena bayar ni, tanggungjawab. Dialah bertanggungjawab. Soalannya, kalau tiada suami, tiada kamu. Kalau ustaz, cari suami lain. Senang cakap. Kadang-kadang tu kan. Tak payah ustaz, saya tak nak hidup dengan suami, tanpa suami. Oh, asal-usul isteri ni daripada mana? Suami juga kan? Siapa? Ayah dia bukan suami. Bukan seorang suami pada ibunya. Oh iyalah, daripada suami juga. Cuma ayah. Bukankah ayah ini berkata seorang suami kepada ibunya? Sebab tu seorang anak perempuan wajib dididik taat dengan ayahnya. Kerana ayahnya ini akan menjadi wali yang mana mewalikan anaknya itu untuk diserahkan kepada suami. Benar Puan Amirah sama tak terbayar yang diungkit-ungkit tu. Kenapa? Ya Puan Mawar Berduri. Begitulah juga seorang anak yang mana suami asalnya dari ibu. Jadi kalau ibu atau ayah marah-marah suami ni anak. Dan ibu ni pula marah isteri pula tu. Ni menantu lah ni. Ni apa? Menantu versus mertua. Buat siap cerita gitu. Buat cerita lagi. Jadi, bila kata ibu marah anak yang mana suami ini juga seorang anak, jadi apa hak anak untuk marah balik ibu? Tak ada hak. Jadi tak adalah telinga kalau kena marah dengan mak. Mak marah anak kita pula. Suami ni ada anak. Cucu. Ni ambil cerita bab keluarga satu set terus. Ada cucu datang rumah, mak marah cucu. Suami, jangan marah, biarlah mak. Veto. Ni, mak ni marah cucu. Suami sentak.
Mak, ni anak saya tau. Anak saya ni. Ni, yang mak marah tu cucu mak tu anak saya. Yang mak marah tu isteri saya. Lepas tu mak cakap, yang kamu tu siapa? Ya mak, ya mak. Yang kamu tu dari aku, faham? Diam. Habislah. Selesai masalah. Jadi bila seorang ibu, ayah, seorang suami kena peranan. Biar. Isteri kena faham sebab dia juga akan jadi seorang ibu. Isteri kena faham. Isteri juga akan ada anak. Anak yang akan ada menantu. Tu cakap cash and carry kalau siapa yang deraka ni. Kat dunia lagi kena dah. Saya kan, ada satu kes tu, tak tahulah. Kalau dia tengah menonton malam ni, minta maaf lah ya. Tapi tak apa, jangan bimbang. Kita buat case study. Case study sekejap. Dia panggil, kita melihat bahasanya masalah musalah keadaan semasa. Kita lihat pada masail persoalan. Ada seorang ibu ini mengadu tentang anaknya. Anaknya ini perempuan. Seorang ibu ni mengadu tentang anaknya perempuan. Tentang apa ini? Masalah hubungan keluarga anaknya yang sudah ada lelaki, suami. Dan kedua-dua ini sedang bermasalah nak bercerai. Itu dia. Nampak? Baik. Jadi, ibu ni cerita tentang anak dia. Anak ni dah tak tahan dengan suami dia ni, perangai. Ni buat perangai. Ni suami buat perangai. So, ibu pun tak tahan dengan suami ni. Si anak lelaki ni, menantu lelaki ni. Ni anak perempuan. So, anak dia sudah mengadu sama ibu dia. Ibu dia pun melihat keadaan ini, maka ibu pun kata, sabarlah nak. Anak pun berkata, yang sabarnya saya yang melaluinya. Saya pun tanya, biasalah masa perhubungan ini mesti ada isu perhubungan dengan Allah. Saya terus bawa ke situ. Tapi, alihlah cerita panjang lah. Saya pendekkan cerita. Saya tanya ibu ni, suami macam ni suami? Di sinilah soalan cepu cemas pun datang. Rupa-rupanya dia pun ada masalah dengan suaminya. Duduk tak sama. Tapi suaminya ridha katanya. Memang suami ridha, tapi keadaan itu tidak seperti itu sepatutnya. Maka si ibu ini akan diuji oleh anaknya. Nampak tak? Bumi berpusing. Allah Ta'ala bab keluarga ni tak lepas. Jangan buat. Mungkin sekarang tak nampak. Tiba-tiba anak ni kahwin. Juga seorang perempuan. Maka ada juga suami. Kita pula akan tak puas hati dengan menantu lelaki. Dia berpusing. Sebab itu seorang suami atau isteri, bila suami ini dia nak mentaati ibunya, jangan halang. Sebab si isteri ni, yang status isteri ni juga akan jadi ibu. Kalau dia tak ada masalah, tak nak fikir masalah anak-anak dia ni, dia jangan jadi isteri yang bermasalah. Kalau jadi isteri yang bermasalah, Allah akan bebankan dia dengan anak-anak yang bermasalah. Jangan ingat anak tu anak kecil, tunggu kahwin nanti. Berapa ramai mak-mak yang terdiam oleh anak-anak. Tak tercakap. Tak boleh start. Contoh, ini kes anak lelaki, anak perempuan. Ada satu kes, ni saya tunjuk kuasa Allah malam ni. Allah punya kuasa. Saya tak cerita bab Asma lagi. Nanti saya cerita Asma pula. Ini seorang ibu. Ada anak lelaki. Ni ada masalah dengan suami. Anak lelaki ni dah berkahwin, ada perempuan, menantu perempuan. Ni anak dia. Apa yang terjadi di sini adalah anak lelaki problem dengan ibu. Anak lelaki ni problem. Sebab apa? Si ibu problem dengan menantu. Ini keluarga 69. Masya-Allah Akbar. Mak ni tak puas hati. Jadi anak akan backup isteri menyebabkan dia bergaduh. Isunya sekarang, boleh cek balik, dia ada masalah dengan suami dia dulu. Maka Allah bayar cash kat sini. Hati-hati. Sebab itu, ibu-ibu atau yang mana bergelar isteri, hati-hati.
Sebab kita juga akan ada anak lelaki atau perempuan yang berkahwin. Berapa ramai ibu yang terdiam, tak boleh cakap. Dan yang menariknya, bukan menarik, yang bahayanya, si anak perempuan akan jadi queen control anak dia, lelaki. Bagaimana dia buat dulu kat suami dia, Allah bayar cash kat sini. So, seorang ibu yang ada anak lelaki, dia tidak mampu untuk mendapat seorang anak lelaki yang taat. Kerana dia dapat seorang menantu yang hantu. Tu bahasa dia. Tu bahasa. Mudah saya cerita realiti ni. Tak nak kahwin, ini bukan soal tak nak kahwin. Ni siapa yang tak ada ilmu. Puan Aisyah. Bukan soal kahwin. Ni soal ilmu, faham? Kalau tiba-tiba tak nak kahwin, apa dalil tak nak kahwin? Tak nak kahwin. Ini jawab dengan Allah ni. Itu je lah. Saya tak kahwin. Saya tak nak diuji. Tak nak uji, gagal lah. Kalau tak nak melalui ujian, makna gagal. Tu je. Jangan sewenang-wenang kata tak nak kahwin. Taubatlah. Tak payah. Jangan. Kita sebagai hamba Allah, sepatutnya kita kena terima apa yang Allah nak bagi. Kalau Allah kahwin, kahwinlah. Kalau Allah suruh buat ini, buatlah. Itu maksud dia. Ya, Puan? Puan Aisyah, jangan buat statement macam tu. Statement macam tu tidak tepat. Itu, statement begitu jangan gurau-gurau. Bab takdir ni jangan bawa gurau. Bab takdir jangan bawa gurau je. Gurau benda lain. Even kau boleh tak payah bergurau-gurau. Kita kena serius. Dalam bab takdir, bab kebenaran, kita kena tepat dan jelas. Sebab tu seorang suami isteri, jangan cepat dengan lihat anaknya. Anak saya ni ustaz, tunggu dia kahwin. Nak tahu anak ni macam tunggu dia kahwin, dan lebih dahsyat bahaya, tunggu kita sakit. Anak ni jaga tidak? Allahu Akbar. Ni cerita panjang lagi ya. Tunggu kita sakit pula. Anak mana yang akan ke depan? Didik anak lelaki, bila Tuan Azman dia macam ni, kalau yang dah berusaha, sekiranya kita dah berusaha mendidik, itu dah terlepaslah. Maksud saya macam tu. Allah tak tanya hasil didikan, Allah tanya kita didik tidak. Cukup, khalas, titik. Isu yang saya tengah highlightkan di sini, apabila perkahwinan itu tidak nampak asal usul, dia tak tahu Allah yang jadikan suami, Allah jadikan isteri, dia lupa, dia ingat dia nak dominan, dia nak conquer, dia nak kuasa. Maka Allah akan buat balik benda tu kena kat dia. Sebab tu dalam keluarga itu menyatakan kuasa Allah. Surah Ar-Rum ayat 21. Kalau bab kahwin, surah inilah yang biasa akan bawa. Cuba cek surah Ar-Rum ayat 21. Cuba tengok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Baik, ni bab keluarga ya. Kita masih di muka surat 66. Saya nak detail bab keluarga. Boleh? Kita detail tentang kejadian. Belum cerita peranan lagi. Peranan insya-Allah kita sambung lain. Baik. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yattaqun. Liqaumin yatafakkarun. Nampak Allah kata. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya. Nampak? Bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri. Nampak? Sini habislah ayat dia keluar dah. Azwaja, isteri-isteri. Saya ulang sekali, isteri-isteri. Jadi tolong terima kenyataan. Jadi tak jadi nombor 2. Kenyataannya isteri-isteri. Dari jenis kamu sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya. Nampak? Allah jadikan. Allah kata apa? Waja'ala bainakum. Allah jadikan di antara kamu perasaan kasih, sayang dan belas kasihan. Itu kuasa Allah. Bukannya kasih sayang tu dari abang, kerana abang seorang yang sharing is caring. Udahlah tu lah terbawa-bawa tafsiran barat.
Terbawa-bawa kita tafsiran barat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kuasa Allah. Nampak? Kuasa Allah ni, yang ni kuasa dalam menjadikan. Tengok keluarga, ingat kuasa. Jangan ingat nak berkuasa pula. Nanti kan rampas kuasa pula. Balik seorang suami, Panglima Bukit Gantang. Lantang kat luar. Panglima Bukit Gantang suami dia. Balik rumah kena tentang. Allah Akbar. Sebab apa? Ada rampasan kuasa. Rampasan kuasa berlaku, Ustaz. Macam mana? Ingat kuasa. Ingat Allah. Surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian, apa lagi Allah kuasa? Menjadikan. Ada poin yang sendiri, menjadikan. Hanya hari ini kita detailkan menjadikan. Allah menjadikan dari diri yang satu. Allah jadikan isteri dari diri kamu sendiri. Itu kata match and matching tadi. Ya? Jadi, menjadikan apa kejadian dan kasih sayang. Kasih sayang dari Allah, Allah jadikan. Bukannya kerana masakan, kerana diri kita. Bukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Ini keluarga. Jadi, macam mana keluarga boleh jadi berantakan, buat peranda, huru-hara bila ingat nak berkuasa. Ni nampak jadi resah tu, lupa Allah. Tengok suami, lupa Allah. Tengok isteri, lupa Allah. Tengok anak, lupa Allah. Jadi, apa balasan lupa Allah? Allah bagi resah. Allah bagi resah. Bila kata lupa Allah, Allah bagi resah. Kita nampak kita yang dominan, kita yang nak conquer. Seorang suami diingat dia berkuasa. Dengan apa berkuasa? Dengan harta. Oh, itu yang ligan cari harta. Tak cukup dengan suami, isteri pula berpendapat, berfahaman seperti itu. Tak boleh bagi dia ada harta, karang. Tak boleh. Jadi isteri pun kena ada harta. Untuk apa? Supaya tidak dijajah oleh suami. Biar dia tahu bahawa kita ni ada nilai. Cakap sedap kadang-kadang tu. Dia tak tahu nilai dia paling rendah bila diletakkan dengan harta. Seorang isteri, di saat dirimu diletakkan dengan harta, malah meletakkan kamu berharga kerana harta, kamulah serendah-rendah kejadian. Di saat Allah nak muliakan kedudukan seorang wanita itu berada di atas segala-gala kejadian. Apa dia? Sebaik-baik perhiasan dunia. Tiba-tiba letak dunia setaraf dengan dia. Malah bukan jadi setaraf, yang akan lebih teruk daripada dunia itu. Hati-hati. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Nar keakuan. Sekolah menengah Panglima Bukit Gantang. Allah. Ya ke? Tu dia. Mana Panglima dekat sana lah tu. Okey. Baik. Sebab wujud keakuan pada diri benar. Itulah yang dipanggil anani. Ya, sebab tu bila tengok keluarga, kita tengok kronologi ataupun kita tengok dipanggil susul jalur kejadian. Surah An-Nisa tadi ayat 1, surah Ar-Rum ayat 21 tu kejadian ya. Nanti ada lagi tajuk yang lebih detail tentang hakikat cinta dan kasih sayang. Ini ada cerita detail lagi selepas tajuk ini insya-Allah. Baik, soalan. Taat pada ibu bila balik kampung, mak selalu perintah duduk kampung jaga dia. Saya bagi tahu bahawa sini saya tak dapat nak balik lagi. Saya ajak mak ikut saya tapi dia tak nak. Jika mak saya terasa dah kasih dikira derhaka. Baik. Tuan Azim bagus soalan. Baik. Di sini siapa yang apa dikategorikan dosa? Dosa derhaka ni bila anak yang tak puas hati. Anak yang tak puas hati kepada mak. Mak ni kan suruh-suruh saya balik. Mak tahu tak saya sibuk? Tuan Nazrin, kalau itu yang keluar, derhaka. Tapi kalau mak saya yang tak puas hati, belum jatuh lagi. Sebab mak ada kapasiti tak puas hati. Mak ada hak tak puas hati dengan anak. Entahlah mak kan. Tapi belum tentu jatuh derhaka. Yang jatuh derhaka sebenarnya adalah apabila datang dari anak. Contoh cerita, kita ambil satu kisah Alqamah. Alqamah ni seorang ahli ibadah yang cukup hebat. Tapi mak dia tak puas hati. Tapi ceritanya bukan datang dari maknya, tapi dari anaknya
yang cuba mendiskriminasikan, membezakan. Di situlah datangnya, jatuhnya hukum nanti. Kalau mak, belum tentu. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita tak mampu nak tunaikan. Macam tu Tuan Azrin jauh. Memang kita nak buat. Mungkin buat tu sekarang kita tak mampu nak buat. Mungkin kita doa dengan Allah. Tuan Azrin ingat, ibu syurga. Mungkin kita hilang kerja tapi kita takkan hilang syurga. Walaupun susah, tapi Allah akan berikan ketenangan atas kesusahan itu. Lambat laun kesusahan jadi senang kerana tenang tadi. Tapi ambil masa lah Tuan Azrin. Ambil masa lah untuk recover tu sebenarnya. Dan sebenarnya insya-Allah atas yakin lah. Atas keyakinan. Itu maknanya. Jadi terlepas. Yang penting jangan anak tak puas hati. Baik. Mak ada tak puas hati pada para anak. Itu mak dia ada satu sifat nak. Sebab ada kuasa. Jadi bila yang berkuasa, memang akan wujudnya tidak memenuhi permintaan. Tapi jangan anak yang agiu. Tengok anak nampak Allah. Macam mana ya Ustaz? Nampak. Tengok anak nampak Allah. Macam mana ya? Apa maksud nampak? Nampak ni adakah dengan mata? Mata kepala. Kena faham maksud nampak ni. Maksud nampak ni adalah faham. Faham yang mana anak itu Allah bagi. So nampaklah Allah. So janganlah sewenang-wenang ni nak marah-marah anak, nak biar-biar anak. Dan lagi pula anak yang masih belum cukup umur. Belum akil balik, dipanggil anak ahli syurga. Bila anak ahli syurga, mereka ini dapat lesen B full. Tahu B full? Lesen penuh. Lesen yang tiada dosa. Bila tiada dosa, kalau dia pecahkan pasu kat rumah tu, tak berdosa pun bagi dia. Kita je berdosa. Berdosa sebab aku nak beli ni. Geramnya aku. Dia pecahkan pasu, tak dosa. Bukan kata pecahkan pasu, dia nak pecahkan rumah satu roboh pun tak dosa bagi dia. Seorang anak. Kan? Dia memang tak jatuh hukum dosa. Dia nak robohkan. Ada satu tu kan cerita, adanya share gambar. Tapi hebatlah. So anak dia nak cakap dekat ayah dia sayang ayah dia. Tahu dia buat apa? Dia ambil spana tu, dia goreh kat kereta ayah dia, I love you daddy. Ponggah. Dia ambil spana, dia gorehnya. Dia gores dan menang dia panggil. Dia gores kat kereta, I love you daddy. Ambil. Allah. Itu jam. Nampak? Macam mana? Nak nampak Allah ke tidak? Kalau tak nampak Allah, kita lesing anak tu kan. Tapi kalau nampak, ya Allah, anak ni ujian, ni nak uji sabar ni. Memang kadang tu terlepas-terlepas, istighfar lah. Betulkan balik. Sebab anak tu tetap akan buat perangai. Siap kadang-kadang tu, dia acah-acah tu. Baru je kemas, sepah balik. Kemas, sepah. Asal sepah je, kemas balik. Asal kemas, sepah balik. Allah Ustaz. Dah itu dah memang dari Allah. So terimalah. Baik, soalan. Bagaimanakah seandainya ibu mertua mengenakan berian mati ke atas lagi sebagai mas kahwin? Maksud berian mati adalah mertua berhak ke atas harta pasangan tadi sehingga mati. Kena tengok pada hukum. Adakah yang dikatakan berhak itu atas harta pasangan, dia ada faraid, dia tidak boleh. Melainkan kalau ada adat pepatih ke apa ni. Adat-adat ni kena telikan dengan ibadat. Itu sajalah. Mana-mana adat yang menzalimi tidak terpakai. Itu saja. Kalau adat itu tidak menzalimi, ya silakan. Tapi kalau adat tu menzalimi, maka kena bincanglah. Berian sebagai mas kahwin. Maksudnya berian mati ada mertua berhak ke atas harta pasangan tadi sehingga mati. Luar biasa ini. So suami buatlah istiarah, fikir balik dah kahwin ke tidak. Buat bincang lah. Benda tu kadang-kadang benda-benda yang mencangkaui adat ni, yang boleh menyebabkan kezalilah hak sampai mati. Sebab harta pasangan masih ada wagih, ada faraid.
minta nasihatlah pada yang arif tentang harta tu saja. Tak boleh. Sidang jemaah mata Allah SWT. Khair, baik kita buat kesimpulan. Pukul apa dah? Masya Allah, 9.40. 9.40 dah. Baik, jadi kesimpulannya, dah habis dah ni. Ni buat dah. Baik, kesimpulannya, hati resah bila lupa Allah. Hati resah bila lupa Allah. Bila nak dikatakan lupa Allah ini adalah apabila kita meletakkan kehidupan ini, apabila kita meletakkan hanya melihat kebendaan luaran. Ni kita bawa bincang keluarga tadi ni, satu chapter. Kita ada beberapa lagi contoh yang kita boleh buatkan lepas ini insyaAllah. Mungkin besok insyaAllah. Taramat tiri. Dia taat ni satu je. Taat. Lahir tu dari siapa? Sekejap. Siapa Puan Aliza? Kan kita cerita tadi, ibu dari yang mana yang lahir? Dari mana? Jadi, mak tiri ni, mak lah. Tapi bukan melahirkan. Jadi, ketaatan itu tidak sama kepada yang melahirkan. Tapi tak bermakna kena buat jahat. Kena faham. Macam mak mertua dengan mak sendiri. Mak juga tu tak batal wuduk dua-dua. Tapi bila faham balik dari mana asal usul kita. Kita dari mak yang melahirkan, kena utamakan. Tu maksud taat ni. Kena utamakan. Mak mertua pun buat baik lah. Mak tiri buatlah baik macam mak juga. Macam mak. Jangan duk ni. Lagi pula, mak satu bapa lain mak. Dia tu lah mak dia kan. Satu bab bin sama mak lain. Kan kuat tu. Cuma siapa yang melahirkan dia? Itulah yang perlu diutamakan. Baik. Jadi sedemah mata Allah SWT. Khair. Jadi itulah kesimpulan yang kita boleh buat pada malam Penuh Barakah ni. Kita akan buat contoh lain lagi insya-Allah pada malam besoknya insya-Allah. Jadi mudah-mudahan lagi soalan. Okey, soalan last. Bagaimanakah seorang isteri kepada ibunya? Bagaimanakah seorang isteri kepada ibunya? Mulanya ibu tinggal sumber dengan anak. Tapi bagaimanakah keadaan isteri kepada ibunya? Isteri wajib ikut suami. Ketaatan hanya pada suami. Jadi bukan ikut mak lagi dah. Jadi ikut suami dia. Suami dia ke mana pergi? Ke situlah ikut. Kalau suaminya kata, saya pergi ke mak awak lah. Duduk ke mak mertua. Ikutlah duduk ke mak mertua. Banyak sabar lah. Tapi mak dah tak nak duduk pula. Hak mak lah. Mak tetap hak mak. Mak boleh menentukan kat mana dia nak duduk. Anak sebenarnya tak patut tentukan kat mana dia nak duduk. Patutnya. Biar mak lah tentukan. Mak raja kan. Mak nak duduk kat kayangan. Nantok carilah tempat kayangan. Mak tak nak duduk dengan kamu. Mak nak balik kampung. Dah. Mak. So, buatlah. Sekadar mampu. Ataupun bincang musyawarah lah. Mak, buat masa ni begini. Mak boleh tak? Buat bincang. Baik. Kalau tak nak ikut, kalau menyebabkan berdosa, jadi hukum dosa. Menyebabkan menyusahkan. Jangan main suka-suka tak ikut. Sebab ini suruhan Allah. Kalau tak nak ikut, mesti kena ada sebab yang kukuh. Ya Tuan Mak Yazid, pahit memang kebenaran ni ubat yang mujarab, yang makjun orang panggil kan. Tapi ini vaksin. Ya, paling kita nak mendalami insya-Allah. Baik, cukup setakat itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak di atas kerjasama yang diberikan, perhatian yang diberikan pada malam Penuh Barakah ni. Baik, mudah-mudahan semua yang menonton pada malam ini, insya-Allah Allah berikan kefahaman, Allah berikan hati yang tetap untuk dalam kebenaran, istiqamah dalam kebenaran, dalam ketaatan insya-Allah. Apa yang kita bincangkan pada malam ini semata-mata tidak lain untuk mencari kebenaran, tiada untuk kita membanding-bandingkan, mengambil contoh-contoh yang tidak sepatutnya. Kita tidak mahu menimbulkan spekulasi, provokasi. Semua yang berlaku itu kita nak kembalikan kepada kebenaran. Maya dah tersalah langkah, ada masa lagi untuk perbetulkan kembali. InsyaAllah. Sebab tu Allah letakkan kita dalam majlis ilmu. Tujuannya adalah untuk membetulkan di mana saja kesilapan yang ada dengan meletakkan kebenaran dan doa kepada Allah Ta'ala. Kerana kita tiada mampu untuk melaksanakan amal tanpa dengan Allah. Ingat, jangan duk faham malam ni,
Oh, kena nampak diri. Saya, jangan nampak saya lagi. Nampakkan Allah yang akan bantu kita untuk berubah. Banyakkan berdoa kepada Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi, cukup setakat itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala tutur kata saya, terkurang kata, terkasar bicara. Mudah-mudahan Allah sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh berkah. Setakat itu, kita berjumpa pada malam esok, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.